Mari sekali lagi kita bersatu di dalam doa. 我们再次低头祷告。 Tuhan, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, kami rindu hidup kami menyenangkan hati-Mu. 主啊，就好像我们刚才所唱的那首诗，让我们要讨你喜悦。 Tapi Tuhan, kami akui ini bukan sesuatu yang mudah. 主啊，我们坦然的承认，这不是一件容易的事。 Karena itu kami sungguh memohon Tuhan yang menolong kami. 所以这个缘故，我们恳求神，你帮助我们。 Kami memohon saat ini ketika kami mau merenungkan firman Tuhan bersama. 主啊，我们愿意这个时候，我们一起思考你的话。 Biarlah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. 求圣灵敲开我们的心眼，让我们可以明白你的话， Dan juga memampukan kami untuk melakukannya. 让我们有能力，我们行你的道。 Kami memohon Engkau yang menolong mengurapi baik setiap kami yang mendengarkan maupun hamba-hamba-Mu yang menyampaikan dalam segala keterbatasan. 求主你高莫我们，好听的我们所讲的。 Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. 感谢神，我们愿意聆听你的话。 Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. 奉我主耶稣圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Ya, selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. 各位主内弟兄姐妹早安，我们将要来临到我们中午。 Ya, pasti bingung ya jawabnya pagi menjelang siang gitu ya. 为什么要说我们将要面临我们中午的时间？ Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? 你们大家好吗？ Bagaimana? 怎么样？ Oh baik, ada luar biasa tadi ya saya dengar ya. Ya, 很好，我也听到说很不平凡。 ya puji Tuhan hari ini kita mendapat kesempatan satu kali lagi untuk beribadah bersama, memuji dan akan merenungkan firman Tuhan. 感谢神的恩典，今天我们可以赞美，而且我们可以聆听上帝的道。 Hari ini kita akan bersama merenungkan dari Galatia 6 ayat 1 sampai 10. 今天我们的经文采自于加拉太书第6章第1到第4节。 Dengan tema bearing one another's burdens. 我们主题是彼此分担我们的重担， Saling menanggung beban. 彼此分担重担。 Saya mau ajak kita untuk baca firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 1 sampai 5 saja dulu. 我们要求我们一起来念加拉太书第6章第1到第5节。 Pertama, kita akan membaca dalam bahasa Indonesia secara bertanggapan. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, begitu seterusnya. Kemudian nanti setelah itu yang Mandarin bersama dengan Pak Luther, ayat 1 sampai 5 juga bertanggapan. 所以首先我要大家以齐音的方式，以印尼文来念，我念第1节，你们念第2节，然后我们用中文来念，也是以齐音的方式。 Baik, yang bahasa Indonesia dulu ya. Kita akan baca di dalam terjemahan baru yang kedua. Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sama-sama, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. 我们以中文起印的方式，加拉太书第6章第1到第5节。弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。 你们个人的重担要互相担当，如此就完全了基督的律法。 人若无有，自己还以为有，就是自欺了。 个人应当察验自己的行为，这样他所夸的就专在自己，不在别人了。 第5节我们一起来念，因为个人必担当自己的担子。 Ya, sejauh ini pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. 我们读经到此为止。 Saudara, saya mau tes ingatan kita dulu.
我要考验一下你们的记忆。 Tadi setelah saya berdoa, kita berdoa dan kemudian saya menyapa saudara, masih ingatkah saudara pertanyaan apa yang saya tanyakan kepada saudara? 当我上来的时候，我就在读了经祷告以后，我就有向大家问安。你们记得我说些什么吗？ Apa kabar? Oke, masih celing semua. Baru 1 menit pertama khotbah soalnya ya. 你们就说你们好吗？还好，你们还记得。 Ya, saudara, saya kadang mengamati ketika mungkin dari mimbar begitu ya, atau mungkin orang-orang bertanya, bagaimana kabarmu? Biasanya jawabannya adalah baik. 通常或者是从台上，或者是有人问他你们好吗？当然，你们的回答一定是很好。 Mungkin semalam ada yang kurang tidur, ada yang lagi ada masalah, tapi jawabannya tetap baik. 可能昨天晚上你睡得不好，或者是你有问题的话，你的回答一定是我很好。 Saudara, tentu tidak salah ya Bapak Ibu, kita bersyukur kalau kita bisa bersuka cita di tengah tekanan atau masalah. 那是很好，我们必须感恩。我们在许多压力下，我们还能够感恩。 Tapi kadang-kadang jawaban baik itu bisa muncul bukan karena kita betul-betul baik. 如果我们回答说我很好，但是其实我们的状况并不好。 Tapi kita bingung mau jelasinnya gimana ya. 但是有时候当我们迷惑了，我们要回答什么？ Udahlah biar cepet baik. 回了要简便的回答，我们说我们很好， Atau mungkin kita gak mau membebani orang. 或者是我们不愿意把这个重担给了别人， Atau kita takut orang lain kepo sama kita. 可能我们会怕别人对我们有八卦。 Nah, saudara, Tuhan memanggil gereja bukan hanya sebagai tempat kita untuk datang beribadah. 上帝呼召我们来到教会，不单单是要敬拜， Kita dipanggil sebagai sebuah komunitas di mana kita berjalan bersama dan saling menopang. 我们被呼召是一个团体，我们一起的行走。 Tapi saudara, kalau boleh jujur, kalau kita bisa jujur, realitanya tidak mudah, bukan? 当然，我们要诚实的回答，我们要实行不简单。 Saudara, banyak orang datang ke gereja dengan senyum. 很多人来到教会是以面容很可笑的面容， Tapi dalam hati ada banyak beban yang dipikul sendirian. 可是他的心里面他有自己背负的重担。 Kita setia beribadah, bahkan kita aktif melayani di gereja. 我们常常很卖力的在这教会做敬拜，甚至非常活跃。 Tapi di dalam hati ada masalah yang orang-orang tidak tahu. 我们心里面有许多的问题，很多人都不知道。 Mungkin kita merasa kita belum punya tempat yang aman untuk berbagi beban. 可能我们知道，可能我们会以为我们没有一个安全的地方来分享我们的重担。 Atau mungkin kita ngerasa di gereja kita harus kuat, harus oke. 可能你会觉得你到教会，我必须要坚强，我必须会 OK。 Saudara, ayat yang tadi kita baca sebenarnya adalah ayat yang cukup familiar ya. 其实刚才我们所念的经文里面，我们是很熟悉的， Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. 要彼此的分享重担。 Tapi saudara harus kita akui tidak mudah untuk saling menanggung beban ya. 但是我们知道，我们要彼此分享重担不容易， Sulit menanggung beban orang lain. 我们很难分担别人的担子， Dan kadang sulit juga untuk mengizinkan diri kita yang ditolong. 我们也很难接受我们被人的帮助， Ada berbagai faktor. 有很多的因素。 Nah, saudara, gereja di Galatia itu juga pernah punya pergumulan yang sama. 在加拉太的教会也是有同样的困惑和挣扎。 Mari kita coba lihat satu ayat sebelum Galatia 6 ayat 1 tadi. 我们来看我们所念的经文里面的前一节。 Nah, saudara, Galatia 5 ayat 26 di sana Paulus berkata seperti ini. 在加拉太书5章26节，保罗这么说： Janganlah kita gila hormat, saling menantang dan saling mendengki. 不要贪图虚名，彼此惹气，互相嫉妒。 Nah, saudara, ternyata jemaat Galatia waktu itu juga susah saling menanggung beban karena ada orang-orang yang gila hormat seperti ini. 在当时加拉太的教会，因为他们不能够彼此分享重担，就是因为他们有贪图虚名。 Apa artinya gila hormat? 什么是贪图虚名？ Kita biasanya taunya gila hormat itu biasa orang yang sombong, suka menampilkan diri, menyombongkan diri.
我们要贪图虚名，通常我们以为他是非常骄傲，他非常孤僻自己。 Nah, Paulus memakai satu kata kenokdoksoi yang artinya kemuliaan yang kosong. 在这里，保罗用了一个原文 “kenodoxy”， 意思就是说高傲。 Nah, ini bukan sekedar kesombongan. 这单单不只是一种的骄傲， Tapi seseorang itu di dalam hatinya ada rasa tidak aman yang sangat besar. 因为他的心里面，他觉得他的不安啊，非常的大，非常的大。 Dia merasa dirinya itu tidak punya kehormatan dan nilai yang cukup. 他觉得他心里面没有这种的尊敬感， Jadi hatinya seperti ada lubang, jadi dia lapar akan rasa hormat. 他的心里面有漏洞，他觉得他自己这种受尊敬感没有。 Nah, sedikit konteks saudara, waktu itu di jemaat Galatia ada terjadi pertentangan antara orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi yang baru percaya Yesus. 当时的背景就是加拉太的教会，它有出信的犹太人和非犹太人的冲突。 Nah, pertentangannya seperti ini. Orang Yahudi itu merasa mereka itu lebih rohani karena status mereka sebagai umat pilihan Allah. 犹太人他常常觉得他非常的属灵，因为他们是上帝的选民。 Mereka memandang rendah orang-orang non-Yahudi yang baru percaya. 他们贬低那些非犹太人，他们刚刚信耶稣的。 Bahkan mereka nantangin saudara, kalau kalian mau jadi beneran Kristen, kalian mesti disunat. 甚至他们挑战他们，你们要成为真正的基督徒，你们要受割礼， Kalau enggak kalian cuma orang Kristen kelas 2. 不然的话，你们就成为第二等级的基督徒。 Mereka merasa superior, merasa di atas dan mereka looking down, memandang rendah orang lain. 他们觉得他们很有权威，他们是在上的，他们贬低了别人。 Nah, sebaliknya orang-orang non-Yahudi ini mereka merasa inferior, merasa minder. 所以这些非犹太人，他们觉得他们非常的自卑， Tapi di saat yang sama ada perasaan dengki. 但是在同时，他们也有这种妒忌的感觉。 Ih, kok kami mau jadi Kristen kok dipaksa ini itu? 哇，我们要成为基督徒，为什么我们要逼迫我们去做那些事？ Nah, lalu orang-orang non-Yahudi juga iri sama orang-orang Yahudi karena orang-orang Yahudi itu rasanya kayak di atas, mereka deket sama pemuka-pemuka agama waktu itu. 非犹太人他也非常嫉妒这些犹太人，因为当时的犹太人非常接近那些文士们。 Jadi mereka membandingkan diri, mereka looking up gitu ya, merasa diri mereka rendah dan akhirnya mereka jadi minder, jadi cemburu. 他们就做一个对比，因为最后他们就变成了妒忌。 Saudara, hal serupa juga sebenarnya menjadi tantangan banyak gereja masa kini. 其实这种的也是对我们现今教会的挑战， Dan mungkin juga ada di tengah kita. 可能也是在我们教会。 Saudara merasa di atas dan merasa di bawah. 有的人觉得他是高高在上，有的人是觉得他在下， Dua-duanya bisa terjadi. 这两方面都会发生。 Ada orang-orang yang mungkin merasa dirinya lebih baik dari orang lain. 有些人他觉得他比别人更好。 Aku sudah lama jadi orang Kristen, aku lebih tahu Tuhan, lebih kenal Tuhan. 我已经成为基督徒很久了，我比较认识上帝，我更知道。 Aku kalau pas lagi ada pergumulan tetap doa loh, tetap cari Tuhan loh. 如果我有什么问题困惑的话，我一定寻找上帝。 Kok kamu gak bisa? 为什么你不行？ Atau mungkin ada yang berpikir, aku sudah kerja keras, hidupku gak mungkin susah seperti dia yang malas. 或者是以为我已经卖力的工作，我的生活一定很好，不像他这样的那么软弱。 Nah, sebaliknya ada orang-orang yang suka merendahkan diri. 反而还有一些人，他就这样谦卑他自己。 Aku gak mau pimpin doa deh, kurang rohani. 我不要带领祷告，因为我觉得我不够领命。 Aku gak mau pelayanan deh, gak mau kasih masukan. Kayaknya aku mah gak lebih pintar daripada si A atau si B. 我不要侍奉，因为我觉得我不比那些A、那些 B 来的更聪明。 Kok aku gak bisa terus ya? 为什么不能够继续下去？ Yaudah deh, aku gak usah berubah ya, emang aku gini orangnya. 就这样，他们就开始不去侍奉。 Saudara, yang satu merasa lebih baik, yang satu selalu merasa lebih buruk. Keduanya terlihat berlawanan. 有一部分的人觉得他自己是最好的，一部分人觉得他是最不好的，就是成了一个对比。 Tapi sebenarnya saudara, sumbernya itu sama, yaitu sama-sama butuh rasa hormat. 其实他们都是有一个原点，就是他们需要受尊敬。
Yang di atas merasa perlu menunjukkan diri supaya dapat pujian dari orang. 在上面的他认为他做的一切，他需要别人的称赞他。 Tapi yang di bawah terus berkubang di dalam ketidakmampuan supaya orang sanjung-sanjung, enggak lah kamu bisa kok, kamu hebat kok. 但是在下面的人，他们需要别人对他说：“你行，你可以。” Saudara bisa lihat dua hal ini sama-sama fokusnya kepada diri sendiri. 你看到吗？这两方面的都是以自己为焦点。 Bagaimana diri sendiri bisa terlihat baik, bisa oke di hadapan orang. 他们各自要在人的面前怎么样表现出他们是良好的。 Dan sebenarnya saudara lebih jauh lagi, kedua sikap ini punya akar yang paling dalam yang sama. 其实他们都有一个共同的一个深入的源跟点。 Akar masalahnya adalah identitas yang tidak diletakkan dalam Injil Kristus. 他们的同样的根点就是他们的身份没有把它放在基督里面。 Saudara kalau punya waktu nanti bisa baca kitab Galatia dari awal sampai akhir hanya setengah jam. 你可以，如果你可以要了解的话，你可以读加拉太书，只要需要半个小时。 Di situ Paulus menunjukkan bahwa sebenarnya akar masalah perpecahan di dalam jemaat Galatia adalah karena mereka punya Injil yang berbeda. Mereka percaya Injil yang berbeda daripada Injil Kristus. 他们的保罗他们把他最根本的原因，就是因为他们度了他们圣经的不同的地方。 Mereka lupa kalau mereka itu diselamatkan cuma karena anugerah. 他们忘了他们自己，就是因为是神的恩典。 Ketika orang Yahudi minta mereka kamu harus lakukan A, B, C, disunat dan sebagainya, mereka merasa tertekan. 如果这犹太人他定下来说你要做这些，包括割礼和 ABC 等等。 Satu sisi sebel karena dipaksa, tapi di sisi lain takut kalau tidak melakukan perbuatan itu nanti tidak dianggap sebagai anak Tuhan. 另一方面的人他说，如果我没有遵照做的话，那么他们不以为我是神的儿子。 Nah, akhirnya mereka mendasarkan identitas mereka pada apa yang mereka harus lakukan. 所以他们就靠着他们自己本身的身份，他们去做。 Saudara, ini juga yang sering kali menjadi masalah saudara dan saya, kita di masa kini. 现在这个事情也发生在你和我在当今的现在。 Kita lupa di dalam Kristus kita sudah diterima dan dikasihi sepenuh-penuhnya. 我们都忘掉了，在基督里面，我们就有充满了爱。 Akhirnya kita meletakkan harga diri kita pada performa kita. 我们就把我们的自尊心就放在我们的尊贵上。 Ketika Kristus tidak lagi cukup dalam hati kita, kita pun mencari-cari kehormatan di luar Tuhan. 如果基督不能够充满了心，我们就在外寻找这些尊贵、这些尊敬。 Kita merasa berharga kalau pekerjaan kita oke. 我们备受尊敬，如果我们的工作 OK， Kita merasa bernilai kalau kita punya sesuatu. 我们有价值，如果我们拥有这些东西的时候， Kita merasa dihormati ketika orang lain mengapresiasi kita. 我们觉得我们受尊敬是别人尊敬我、别人夸耀我们的时候， Saudara bisa lihat ini sesuatu yang dalam, tapi efeknya itu besar. 我们看到这个事情它根源很深，但是影响力很大。 Ketika hati kita tidak cukup dengan Kristus, akhirnya kita sibuk membandingkan diri, kita menjadikan diri sebagai fokus. 如果我们的基督不能够充满我们的心，我们就把我们自己成为一个焦点。 Dan inilah yang membuat kita tidak akan sanggup menjadi satu komunitas yang saling menolong, menanggung beban. 我们就不能够成为一个团体，就能够彼此分享重担， Karena masing-masing sibuk memikirkan dirinya sendiri. 因为大家都在照顾他们私心，照顾自己。 Maka saudara, sebelum kita bergerak lebih jauh untuk merenungkan seperti apa kita bisa bertolongan menanggung beban, 如果要接下去，我们就要看我们要彼此如何的分享重担。 kita perlu ingat dulu berita Injil. 我们知道我们要传福音的工作。 Injil berkata kita tidak diselamatkan karena lebih baik. 我们被拯救不是因为我们更好， Dan kita tidak ditolak karena lebih buruk. 也不是说我们被拒绝，因为我们不好。 Kita diselamatkan karena Kristus. 我们得救就是因为基督。 Saudara, ini yang Paulus tegaskan melalui seluruh surat Galatia. 这个就是保罗在加拉太书里面特别强调的。 Injil itu bukan cuma pintu masuk iman.
我们知道福音并不是说我们进入这个信心之门， Ketika kita percaya Tuhan pertama kali, kita percaya sama berita Injil. 我们相信的时候就是相信福音。 Tapi seharusnya Injil ini menjadi fondasi identitas kita setiap hari. 这福音就成为我们每一天的身份的证明。 Bahkan ketika kita mau menolong orang lain melakukan kebaikan, 当我们要帮助别人，我们要行善的时候， itu kita lakukan karena kita sudah mengalami dulu kasih Kristus. 因为我们已经经历过了上帝的爱的时候， Kita sudah cukup. 我们已经足够。 Saudara, kalau kita mendasarkan identitas kita di dalam Kristus, 如果我们承认我们的身份是在基督里， baru kita bisa menjadi seorang saudara yang saling menanggung beban. 我们才能够成为一个彼此分享重担的弟兄。 Kita tidak akan banyak berpikir ini itu apa yang menguntungkan saya, tapi kita bisa menjadi saluran yang bersih untuk kasih Kristus mengalir. 我们不再想说我们能够带来什么益处，但是我们可以分享主爱的源流。 Nah, saudara, sekarang kita mau melihat nih, apa arti perintah bertolong-tolongan menanggung beban. 如果我们要看的时候，是我们彼此分享重担是什么？ Paulus sengaja memakai kata beban yang berarti sesuatu yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. 保罗说重担这个意思就是说一个东西某种东西太重，我们不自己扛不来。 Beban itu bisa apa aja. 这种重担什么都可以， Bisa pergumulan dosa, kelelahan hidup, 我们可以在劳累的生命生活，或者是因为罪、 tekanan pekerjaan, masalah pernikahan, masalah keluarga, 工作的压力、工作的压力，还有家庭的问题， trauma masa lalu, rasa bersalah, rasa malu, banyak sekali. 或者是我以往的过错，或者是感到羞愧。 Nah, di sini Paulus tidak berkata ringankan saja dari jauh beban itu. 保罗在这里没有说你把这个重担把它清省掉， Tapi Paulus suruh bertolong-tolongan, sama-sama menanggung beban. 这里保罗强调的是要我们一起分享这个重担。 Nah, menanggung beban artinya berarti datang dekat. 分担重担意思说我们靠近， Kita masuk ke ruang hidup orang lain dan ikut menahan beratnya. 我们进入别人的空间，我们也帮助扛住他的重担。 Nah, saudara, ilustrasinya kurang lebih seperti memindahkan mimbar. 就好像说，我们比方说我们要把这个讲台挪走， Ya, saya mengundang Kokosim gitu ya untuk boleh maju gitu ya. Tadi saya sudah camsiong dulu sama dia. 我邀请他上台来。 Oke, sekarang Kokosim, saya mau minta tolong Kokosim, kita agak mau pakai mimbar. Tolong pindahin mimbarnya ke sono. 你把我这个讲台挪到别个地方，我们不需要这个讲台。 Bisa? Nggak bisa. Gak bisa? Bisa. Ha, Ciao, semangat. Bisa? Bantu. 你可以， Masa gitu aja gak bisa? Nggak bisa loh. Kalau Aduh. jauh-jauh nggak bisa, harus bantu. Harus dibantu ya Bapak Ibu. Ya, thank you Kokosim. Ya, ini ilustrasi yang sederhana ya Bapak Ibu ya. Saya tadi udah kasih semangat, udah Ciao. Saya remehin, boleh maaf ya Kokosim ya, bercanda gitu. 这个是很简单的例子，我只有给他加油加油，叫他挪走这个讲台。 Tapi saudara, tanpa saya ikut terlibat, ini mimbar gak akan pindah. 如果我没有设计在那边，这个讲台挪不开。 Setidak-tidaknya kalau saya tidak bisa, saya bisa mungkin minta jemaat yang lain. Ayo dong, Aceh, jangan Aceh deh ya, yang lain gitu ya bapak-bapak. Tolong angkat mimbarnya sama-sama. 如果我觉得我扛不来的话，我可以叫我们弟兄姐妹，我们一起来挪走。 Nah, sedikit informasi, ini mimbar bisa diangkat tuh 8-9 orang gitu baru bisa angkat. 这个讲台大概需要8个人、9个人才能够扛走。 Nah saudara, yang Paulus inginkan itu seperti itu, sama-sama. 所以这个就是保罗所说的，我们一起。 Mungkin kadang tidak besar peran kita. 可能我们的角色扮演的不大， Tapi saudara, sesederhana ketika kita bisa mendoakan, kita bisa bertanya kabar dan mendengar jawabannya dengan sungguh-sungguh, itu kita sudah belajar untuk menanggung beban. 我们可以带导，我们可以问他的近况，那个就是已经我们分享了的重担。 Kasih Kristen adalah kehadiran yang ikut memikul. 所以这个基督徒的幸福点，就是因为我们彼此分担。 Nah saudara, sekarang praktisnya nih. 还有更简便的， Bagaimana cara kita bisa saling menanggung beban? 要不然要如何分享重担？ Saudara, Paulus memberikan beberapa langkah praktis di dalam pasal 6 ini. 所以在保罗在这里给了几样简便的事。
Yang pertama adalah kita bisa saling bertolongan dengan saling memimpin ke jalan yang benar. 所以第一就是我们彼此互相带领走到正义的路上。 Dalam Galatia 6 ayat 1, Paulus berkata, "Saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan." 保罗在加拉太书6章1节那边说到，弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引诱。 Oke, saudara, secara sederhana ini berarti kalau ada saudara kita gitu ya yang kedapatan salah, kita perlu berani untuk mengajak ngobrol dan menegur. 所以，如果我们弟兄有犯错、做错了，我们可以邀请他，而且我们可以慢慢的给他治备。 Oke, sekarang saudara boleh lihat depan dan belakangnya. 你可以到 Coba lihat, siapa? 后来看，有吗？ Kenal nggak? 认识吗？ Oke, sekarang kalau misalnya mereka kedapatan berbuat salah, misalnya buang sampah sembarangan depan kita, berani ngomong nggak? 如果你前面的人就乱丢垃圾，你敢说吗？ Kalau ada yang lagi mejem gitu ya, lagi tidur gitu, berani colek nggak? 你或者是你前面的人在打瞌睡，你敢要他起来吗？ Saudara, ini bukan perintah yang mudah ya. 所以这个不容易。 Saudara, kadang kalau kita melihat orang lain, jangankan mungkin orang lain, mungkin teman dekat kita atau keluarga kita yang salah, sulit bagi kita untuk menegur dengan kasih. 我们不要说其他的人，就是我们自己的朋友、自己的亲戚，我们感觉到很难的去纠正或者是指治他。 Mungkin kita merasa sungkan, kita kayak ngerasa, aduh saya mah apa atuh masa saya yang ngomong. 或者是你觉得你很客气，难道是我吗？ Tapi saudara ingat tadi inilah sikap yang inferior tadi. 其实这个就是我们的内在的问题。 Yang merasa bahwa ada perbandingan gitu ya, selalu membandingkan diri sehingga merasa satu di atas satu di bawah. 这个就是我们有个对比，就是觉得有的在上，有的在下， Atau kita mungkin berpikir, aduh saya takut ditolak, 或者是你觉得我怕被拒绝， nanti orangnya marah, tersinggung. 怕别人受伤，被人生气。 Tapi saudara seringkali kita takut orang tersinggung, tapi yang kita pikirkan kan diri kita sendiri ya. 我们常常觉得我们怕被人受伤，被人受伤害，但是我们有时候讲到我们自己， Nanti saya dicap kepo, saya dicap kurang baik, saya dicap orang jahat dan sebagainya. 我会被成为一个八卦的人，成为一个坏人。 Atau saudara ada ekstrim yang lain. Ketika kita melihat orang salah, wah kita langsung gemes banget dan akhirnya kita menegur dengan kata-kata yang nyelekit. 或者是我们看到别人犯错，我们是一个非常暴烈的人，我们就骂他。 Apalagi mungkin misalnya dengan orang yang lebih dekat itu bisa lebih muncul ya, kita kayak marah, kita langsung kayak merasa kenapa kamu tidak bisa melakukan sebaik saya. 然后我们觉得他个人很靠近我们就会骂他，为什么你不像我一样？ Saudara, dua ini pergumulan yang manusiawi, bahkan saya pun juga kadang-kadang bergumul dalam hal seperti ini. 这个就是我们人性的问题，甚至是我自己也为这件事情困惑。 Tapi saudara, ini bukan sikap hati yang Tuhan mau. 但是这个不是上帝所要的心意。 Saudara, kalau kita lihat lagi di dalam Galatia 6 ayat 1, Paulus bilang kalau orang salah, kamu yang rohani harus memimpin ke jalan yang benar. 但是在这里，保罗说，有人犯错，你们属灵的人必须把他挽回到纠正的路上。 Rohani di sini bukan artinya sekelompok orang tertentu, misalnya orang Kristen yang sudah lama, hamba Tuhan, majelis, bukan itu maksudnya. 属灵的人并不是说已经在教会已经很久的人，或者是传道牧师。 Tapi rohani artinya semua orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. 属灵的人就是每一位已经被圣灵充满的人。 Saudara, di sini kan sudah orang percaya semua ya? Atau mayoritas mungkin. 在这里大家都已经是信靠主耶稣的人。 Bagi kita yang percaya sudah ada Roh Kudus dalam hati kita. 我们信主的人，我们已经有被圣灵充满。 Jadi ini adalah tanggung jawab semua orang percaya. 所以这就是我们大家已经信基督的人的一个责任。 Nah, lalu saudara, kata memimpin di sini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan seperti memulihkan. 在这里领导，在这里更适用挽回。 Memulihkan itu Paulus pakai istilah medis, seperti kalau ada tulang yang bergeser itu dibalikin ke tempat semula.
就好像一个人的骨骼脱了，然后就把它放回原位的意思。 Saudara, saya pernah melihat satu video gitu ya, bahunya terdislokasi, tapi cara penyembuhannya bukan pakai operasi. 我们曾经看过一个人，他的手脱臼了，然后他不是用开刀的方式， Tapi caranya dipindahin balik. 然后就把它搅回原位。 Saudara bayangin gitu ya, kita tulangnya geser, terus habis itu dibalikin, sakit gak? 你可以想象到我们的骨骼已经脱离了原位，然后把它放回原位的时候，痛不痛？ Saya tidak berani membayangkan, saudara pasti sakit banget. 一定是很痛。 Saudara, demikian juga Paulus tuh mau ngomong di dalam proses kita gitu ya, saling mengingatkan, saling menegur, menguatkan, bukan berarti tanpa rasa sakit. 我们知道保罗在这里说，我们彼此兼顾，彼此的斥责，并不是说没有痛。 Baik kita yang mengingatkan maupun kita yang diingatkan bisa muncul rasa sakit itu. 被提醒或者提醒的人，我们也会感到痛。 Tapi saudara, hal ini yang penting untuk kita ingat. Ketika kita melakukan hal ini gitu ya, saling memimpin, saling membawa, tujuannya adalah untuk memulihkan, bukan untuk membuktikan diri benar. 但是我们要知道这件事情，我们彼此斥责的时候，就是彼此我们要回到原点，并不是我们要彼此的互相伤害。 Concernnya, tujuannya adalah bagaimana saudara kita ini bisa semakin dekat dengan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau. 目的就是我们要把他们弟兄带到神的面前，更接近上帝，看上帝的意愿。 Bukan melakukan apa yang kita mau atau apa yang kita pikir seharusnya menurut standar kita sendiri. 不是用自己的言语，不是用自己的意愿。 Karena itu saudara, penting sekali kita melakukannya itu dengan lemah lembut. 最重要的是，我们要以温柔的心。 Nah, lemah lembut di sini bisa lahir ketika kita menyadari bahwa diri kita bisa melakukan kesalahan yang sama. 这个温柔的心，意思就是说，我们也会犯同样的错。 Paulus di dalam Galatia 6 ayat 3-5 mengingatkan dengan tegas, jangan sampai kita menyangka bahwa kita ini berarti padahal tidak. 不要就好像加拉太书第6章第2到3节里面保罗的告诉我们，我们不要把自己脱离眼界， Kita perlu menguji diri kita sendiri dulu. 我们要考验我们自己， Kita perlu melakukan bagian kita dulu. 我们要行我们自己的份。 Makanya saudara kalau baca, kita diminta untuk bertolong-tolongan menanggung beban, tapi ada tanggungan kita masing-masing. 所以在这里分享重担，就是我们有自己的独立的担当的事。 Jadi ada bagian yang bareng-bareng nanggungnya, tapi ada yang memang kita harus kerjakan dulu sendiri. 有一部分是我们彼此分担，一方面是我们自己必须担当。 Nah saudara, hal ini perlu kita uji di dalam doa kita pribadi dengan Tuhan. 所以这个就是我们的各自在神面前祷告的时候。 Jadi secara praktis gitu ya, ketika mungkin kita mendapati ada saudara kita yang bersalah, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah berdoa sama Tuhan. 所以我们看到弟兄有犯错的时候，我们要为他代祷在神的面前。 Tuhan, saya melihat seperti ini. Tuhan melihatnya seperti apa? 神，我看到的是这样，那你看的是如何呢？ Tuhan, kalau saya mau ingatkan, saya perlu pakai kata-kata apa ya? Momen apa yang pas? 上帝，如果我要去劝勉的时候，我要用如何的言语？ Saudara, kita perlu memohon anugerah Tuhan supaya kita bisa belajar menolong, bukan dari posisi yang lebih atas. 我们要寻求神的智慧来帮助我们的劝勉，不是用我们自己的意愿，或者是高呼他们。 Kita juga mohon supaya Tuhan tolong kita, jangan sampai kita terus-menerus merasa kayak lebih di bawah sehingga kita tidak berani untuk mengatakan apa-apa. 我们也不要觉得我们自己太低下，我们不能够为所欲谈。 Tapi saudara, kita perlu ingat kita semua, baik saudara, baik saya, kita adalah sama-sama hanya orang berdosa yang sudah diselamatkan oleh anugerah. 我们要记得，无论是你，无论是我们一起，大家都是犯罪的人。 Dan kita dipanggil untuk saling jaga sampai nanti Tuhan memanggil kita. 知道我们一起彼此的扶持，彼此照顾，直到上帝的呼召。 Saudara, ini bukan hal yang mudah. 这不是简单的事， Kita sangat butuh pertolongan Tuhan. 我们需要神的帮助。 Nah saudara, bagi kita yang mungkin diingatkan atau ditegur, mari kita juga belajar menerimanya dengan lapang dada. 我们也知道，我们也督斥，我们也必须接受我们以坦然的态度。 Mari kita lihat bahwa
misalnya ketika orang mengingatkan kita, menegur kita, itu tidak akan menghancurkan seluruh harga diri kita. 我们要知道，如果我们有犯错，被人督责、被人提醒我们，那个不能粉碎我们。 Terkadang harus diakui, ketika mungkin kita menerima teguran, kita tuh langsung merasa marah, merasa tersinggung, karena kita merasa harga diri kita yang dilukai, bukan? 有时候我们觉得被别人督责，我们觉得我们受伤，我们当然我们会有我们的自尊心。 Tapi ingat tadi berita Injil mengingatkan kita bahwa kita ini harga dirinya, nilai dirinya itu bukan ditentukan sama keberhasilan maupun kegagalan kita. 我们知道我们自尊心并不是靠着我们的成功或者是我们的失败， Kita sudah diterima oleh Kristus. 我们已经被基督接纳， Kita sudah dibenarkan, kita sudah diampuni. 我们已经被赦免。 Saudara, ketika kita sungguh-sungguh menghidupi Injil ini, barulah kita bisa berani untuk hidup berkomunitas, bahkan saling memulihkan ke jalan yang benar. 如果我们接受了基督，我们才胆敢我们有团体的生活。 Tidak ada lagi perasaan lebih benar ataupun perasaan, saya tidak bisa apa-apa, saya bukan orang yang layak. 你没有这个，你不会有这种意愿说我这比较对的，或者是你认为你比较谦卑，你比较自卑的一面。 Tapi kita melihat semua kita adalah satu rekan seperjalanan. Sama-sama sudah ditebus, sama-sama dikasihi, dan sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan perjalanan iman kita. 我们要看，我们大家一起已经被救赎，我们一起走在一条同行的道路上。 Nah saudara, itu adalah cara yang pertama untuk kita saling menanggung beban. 那个就是第一个方面，我们彼此分享跟担当。 Dan ketika merenungkan secara pribadi, saya merasa poin inilah yang membuat di dalam kekristenan saling menanggung beban itu bukan cuma sekedar berbuat baik. 我们知道彼此分享重担，并不是我们要行善事， Melainkan concern utamanya adalah bagaimana kita membawa satu sama lain semakin dekat dengan Tuhan. 第一个重要的点就是我们一起更靠近上帝。 Saudara, cara kedua bagaimana kita belajar untuk saling menanggung beban 第二，我们要用什么方法？我们彼此分享重担。 adalah kita belajar menunjukkan kasih secara nyata lewat perbuatan baik. 然后我们要表现出我们的爱。 Paulus berkata di dalam Galatia 6 ayat 9 sampai 10, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. 所以在加拉太书6章第6节说，受教的把一切实用的供给施教的人，不要自欺，甚至轻慢不得的人种了什么，收的也是什么。 Ya. Ayat 9 sampai 10. 第9节。 第9节，我们行善不可丧志，若不费心，到了时候就要收成。所以有了机会，就当向众人行善，向信徒一家的人便当这样。 Saudara, poin ini bisa bercabang jadi berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus poin sesuai dengan konteks masing-masing. 这两节经文能够产生就许多的这个意义，能够让我们可以自己去按自己的需要。 Saudara, kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. 我们可以从一个简单的事情开始， Misalnya nanti habis ibadah, kalau Bapak Ibu tidak buru-buru, jangan langsung pulang. 比方说我们散会以后，如果你没有许多重要的事，你不要马上回家。 Coba cari satu orang, entah itu yang sudah dikenal, jangan yang kemarin baru ngomong atau orang rumah gitu ya, beda. Tapi teman atau mungkin orang baru, saudara coba tanya kabarnya. 或者是你仅找一个你已经刚刚认识，而不是你的家人，你就问他，向他问安。 Dan jangan cuma basa-basi, tapi beneran dengerin jawabannya. 所以你的问安就是你要用真诚的态度去问安。 Nah, yang ditanya juga coba kita belajar kalau ada yang tanya gitu ya, kita share aja kondisi kita sedikit gitu. Misalnya kalau memang baik, pekerjaannya lancar gitu. 或者是你问安之后，你可以问他工作方面是不是一切的顺利。 Dan saudara kalau tergerak, silakan langsung mendoakan di tempat itu atau misalnya saudara minta pokok doanya nanti doakan di rumah. 或者是他的问题，你可以在当地为他祷告，或者是你把他的问题带回家中代祷。 Saudara tidak perlu lama, tidak perlu sempurna. 你也不要用很多的时间， Yang penting kita mau mulai hadir secara nyata di dalam langkah-langkah yang kecil.
就是我们就要开始一个很小的事情，我们开始。 Kita memulai untuk hidup sebagai komunitas yang saling menanggung beban. 我们就要到一个团体的生活，就我们彼此分担的。 Dan yang terakhir saudara, bagaimana kita bisa belajar saling menanggung beban? 我们要如何的学习这种分享重担？ Saudara, hal yang ketiga, kita bisa belajar mengizinkan diri kita untuk ditolong. 我们也要允许我们自己被别人帮助。 Paulus tidak langsung menyinggung tentang hal ini. 保罗也没有直接提到这件事， Tapi kita tahu yang namanya saling menolong, pasti ada yang menolong, pasti ada yang ditolong. 互相帮助一定是一方面有人帮助，一方面受帮助。 Nah saudara, terkadang mengizinkan diri untuk ditolong itu lebih susah loh daripada menolong. 我们知道受帮助的一定是肯定是被帮助的人，被帮助一定被受帮助的人更大。 Kalau menolong, kita itu berada tanda kutip ya di posisi yang kuat. Kita memberikan sesuatu. 被帮忙就是说我们比较有更强的一方，因为我们愿意付出。 Tapi untuk mengizinkan diri ditolong, kita perlu mengakui bahwa kita ini lemah. 被帮助的，我们知道，我们承认我们是软弱， Kita ini butuh juga pertolongan dari orang lain. 我们需要别人的帮助。 Nah saudara, mungkin ada orang-orang yang pernah di masa lalu itu kelemahannya tuh dimanfaatkan. 我们知道有些人以往他的弱点的时候，现在已经被利用。 Ketika lemah malah makin disuruh ini itu atau dihakimi, kok kamu nggak bisa? 被帮助他们的弱点的时候，我们会肯定会审判他，为什么你不行？ Atau ketika kita mungkin pernah mendengar orang-orang share sama kita tentang pergumulan dosa, kita tidak sabar untuk melihat proses bagaimana mereka bisa diubah oleh Tuhan. 或者是有人要和你分享他以前的过犯、以前的过错，我们不能够好好的跟他们分享神对他们赦免的过程。 Akhirnya saudara sulit untuk berbagi beban dengan orang. 最后，你觉得你会很难的去分享别人的担当， Atau mungkin bagi sebagian orang, ditolong itu rasanya sangat memalukan. 或者是一部分的人被帮助的、受帮助的是非常害羞的一件事。 Memangnya aku serendah itu sampai harus ditolong? 是不是我是那么的下等、这么的下贱，又被别人帮助？ Memangnya kamu siapa? Kamu kira kamu bisa menolong saya? 你以为你是谁？为什么你才能够帮助我？ Saudara, ini juga bukan sesuatu yang mudah untuk diproses, tapi ini realita yang bisa terjadi. 这是事实，现实发生的事。 Saudara, hari ini kita belajar bahwa di dalam komunitas Kristen itu tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. 在我们基督教的团体当中，没有是高的，也没有低的。 Saudara, meminta pertolongan itu bukan tanda kelemahan atau tanda kekalahan. 我们要求别人的帮助，并不是说你软弱， Itu hanyalah kita menjadi manusia. 那是因为我们是人， Kita semua manusia yang berdosa, manusia yang lemah, yang butuh anugerah. 我们知道我们需要恩典，因为我们是软弱，我们是罪人。 Tapi saudara, kabar baiknya Injil tidak membiarkan kita di situ. 但是福音并不是让我们停留在那里， Tuhan juga sudah menyelamatkan kita, bahkan sekarang mengasihi dan menghargai kita. 所以上帝照如今也爱我们，依然在引领我们。 Karena itu saudara, kita bisa bebas untuk mendapatkan pertolongan sekaligus menolong orang lain. 那个就是那个缘故，我们这个自由，我们受帮助，我们也可以帮助别人。 Saudara, ini adalah juga satu pelajaran pribadi yang sangat berharga bagi saya. 所以这也是一个非常珍贵的对我自己本身的一个经验。 Saya teringat di semester 1 saya berkuliah di seminari, saya punya satu KTB. 我在神学院念书的时候， Kelompok tumbuh bersama. 我们在那边有一个小组，就是我们彼此分享的彼此成长的小组。 Nah saudara, waktu itu gitu ya, saya datang sebagai remaja baru tamat SMA gitu ya. Saya cerita tentang pergumulan saya panjang lebar. 所以我知道那个时候我刚毕业，高中毕业，我知道我的需要很多。 Tapi setelah itu saya merasa malu, merasa sungkan, dan saya tuh minta maaf terus gitu loh sama teman-teman kelompok saya itu. 在我的小组里面，我觉得我自己很害羞，所以我对他们说声对不起。 Nah lalu saya ingat gitu ya, kakak rohani pemimpin kelompok itu berkata sama saya seperti ini. 在那个时候，我们群组里面的一个大姐她对我说 Grace, menerima kasih itu juga adalah salah satu bentuk kerendahan hati.
我们领受这个恩典，我们也是一种的谦卑。 Wah, di situ saya benar-benar celing gitu ya. Oh iya ya, benar juga ya. 所以那个时候我才知道，哦，原来这个也是真的。 Ketika saya mengizinkan saudara seiman mengasihi saya, memperhatikan saya, 当我允许我的弟兄姐妹开始关注我、帮助我， saya sedang belajar untuk mengakui, iya saya gak bisa, saya butuh pertolongan, and it's okay. 我知道那个时候我需要帮助，那个是没问题。 Saudara, ketika kita belajar untuk menerima pertolongan dari orang lain, 当我们在学习要接受别人的帮助的时候， Tuhan sedang membentuk kerendahan hati yang sejati. 上帝正在陶冶我们这谦卑的心。 Kita tidak dibiarkan berkubang dalam perasaan, ya aku memang gak bisa, aku gak layak. 在哪边他改变我们，我们不能够，我们不配。 Tapi kita pelan-pelan dibentuk sehingga kita bisa melihat, iya aku lemah, tapi bukan berarti aku dibuang. 我们要被塑造成是的，我软弱，但是我不被抛弃， Aku memang butuh pertolongan dan itu oke. 我需要帮助，那没问题。 Saudara, saat kita belajar saling menolong dan ditolong, 我们要彼此要学习帮助和被帮助， ketika kita belajar untuk saling menanggung beban, 我们彼此学习， Paulus 彼此分担。 Paulus berkata, disinilah kita memenuhi hukum Kristus. 我们在这里就是有基督的力， Nah, hukum Kristus itu apa maksudnya? 基督的力量是什么呢？ Saya mau ajak kita baca bersama dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. 我们也一同来读约翰福音， Ya, kita baca dalam bahasa Indonesia saja ya. 我们用印尼文读而已。 3, 2, 1. Aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, ini perintah untuk saling mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. 这个是个律令，一个命令，就是我们要彼此相爱，就好像基督爱我们一样。 Nah saudara, ini menunjukkan kita gak bisa lakuin ini dengan kekuatan kita sendiri. 我们不能够做用我们自己的能力去行， Kita tidak bisa menuang dari gelas yang kosong. 我们不能够用一个空的杯子，我们把它填满。 Karena itu saudara, setiap hari kita perlu terus merenungkan dan menghayati kasih Tuhan bagi kita. 所以每天我们要思考上帝对我们的爱。 Saudara, kasih Kristus bukan kasih yang jauh. 基督的爱并不是遥远的， Kasih itu turun dari sorga, hadir, dan bahkan memikul beban setiap kita. 这个基督的爱是从天而降，一直在背负我们的罪。 Saudara, kita tidak mungkin bisa memikul beban dosa, tapi Tuhan Yesus sudah pikul buat kita. 我们不能够背负我们自己的罪，但是主耶稣已经背负了我们的罪。 Dan saudara tidak berhenti sampai sana. Yesus yang sama yang sudah memikul beban kita, sekarang hidup di dalam kita. 耶稣已经背负了我们的罪，现在活在我们里面。 Saudara percaya akan hal ini? 你相信这话吗？ Saudara percaya Tuhan Yesus hidup di dalam diri kita? 你相信耶稣活在你里面吗？ Saudara, ketika kita sungguh-sungguh mempercayai, barulah di situ kita bisa mengizinkan Tuhan yang bekerja bukan dengan kekuatan kita sendiri untuk bisa mengasihi orang lain. 因为主耶稣在我们里面，我们可以传福音。 Saudara, yang kita perlu lakukan untuk saling menanggung beban, ini bukan perintah untuk nambahin beban kita lagi. 所以我们就必须要学习，这个并不是加添我们的重担， Tapi satu undangan, mau nggak kita bawa hidup kita itu betul-betul kepada Tuhan sepenuhnya? 但是我们是不是愿意，我们把我们的生命就是为主， Kita dipenuhi dengan kasihnya Kristus, 我们被上帝的主基督的爱充满， dan setelah itu kita menjadi saluran kasihnya buat orang lain. 然后我们就把上帝基督的爱分享给别人。 Kita peduli, bukan hanya sekedar bertemu setiap minggu, tapi kita betul-betul peduli mengasihi orang-orang, saudara seiman yang dikasih kepada kita. 我们在乎把这个基督的爱就赐给我们一起基督一家人里面。 Saudara, kalau kita masih bisa bergereja, punya komunitas seperti ini adalah satu anugerah. 我们在这个教会里面，我们成为一个群体，这是恩典。 Tidak semua orang bisa menikmati hal ini.
没有很多人就好可以像今天一样。 Karena itu saudara, mari kita ingat hari ini bahwa Tuhan memanggil kita menjadi komunitas Injil, komunitas yang berpusat pada Kristus, bukan komunitas yang saling membandingkan diri. 所以今天上帝让我们辅导在一起，成为一个群体，并不是我们失去自己的群体。 Komunitas di mana setiap anggotanya cukup di dalam Kristus. 这每一个群体里面就只足够，就是在基督里面而已。 Sehingga kita terbebas dari rasa gila hormat dan kita dimampukan untuk mau saling tolong, peduli dengan orang-orang di sekitar kita. 我们不要再为贪图虚名，但是我们要彼此的帮助，彼此的扶持。 Ketika kita bisa menolong, bukan karena kekuatan kita tidak menjadi sombong, tapi kita menyadari itu semua anugerah Tuhan. 我们能够帮助别人，并不是因为我们自己的自豪，但是因为就是上帝的恩典。 Dan ketika kita butuh pertolongan, kita tidak merasa malu, kita tidak merasa minder. Karena kita tahu kita memang hanya manusia yang butuh sekali anugerah dari Tuhan maupun sesama. 我们需要帮助的时候，别人帮助我们，我们不要觉得我们很自卑，但是因为我们就彼此在基督里。 Saudara, kiranya Tuhan yang terus menuntun kita untuk setia berjalan bersama. 但愿神能够引领我们在他的道路上继续前进。 Tuhan yang akan memampukan kita untuk saling menolong dan ditolong sampai kita menyelesaikan perjalanan iman ini. 上帝使我们有能力，我们可以行完我们此生的路程。 Amin. 阿门。 Mari saat ini saya mengajak kita untuk menundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. 我们要请大家低头， Mari kita merenungkan beberapa hal berikut ini. 我们一起思考几件的事情。 Yang pertama, 第一， beban apa yang selama ini saya pikul sendirian? 是什么重担这期间来我独自扛？ Adakah hal-hal yang membuat saya susah minta tolong atau terbuka dengan orang lain? 是不是我有很多事情我很难的起口去向别人寻求帮助？ Saudara, hari ini Tuhan rindu sekali untuk memeluk saudara. 今天上帝非常渴慕的拥抱你， Tuhan tahu beratnya bebanmu. 上帝知道你的担子何等沉重， Tuhan betul-betul mengerti setiap isi hatimu. 上帝真正的明白明了你心中的问题， Dan dia rindu engkau berbagi dengannya. 上帝渴慕你他分享。 Mari ambil waktu ini untuk menceritakan, mengakui apapun di dalam hati kita. Jikalau ada beban, kita ceritakan kepada Tuhan. Dia rindu mendengarkan kita. 趁这个时刻，你就把你心里的一切的问题，他非常的渴慕聆听，你就将这个时刻，将你心中所有的，你向他倾诉。 Dia rindu duduk bersama dengan kita. 他愿意与你同坐， Dia rindu memenuhi kita dengan kasih-Nya. 他渴慕用他的爱拥抱你。 Saudara, hal kedua yang kita mau renungkan adalah 第二件事，我们思考的是， di dalam area mana Tuhan memanggil saya untuk saling menanggung beban dengan orang lain. 在那个部分，上帝呼召我彼此分享别人的重担， Baik untuk menolong maupun mencari pertolongan. 不论是帮忙或者是受帮忙。 Di dalam area mana dan seperti apa caranya? 上帝在什么地方用什么法子？
Mungkin itu sesederhana bertanya kabar atau bertanya pokok doa. 或者是那是非常简单的问题，以你的心中的， Atau mencari pertolongan, kita menghubungi mungkin teman yang dekat atau mungkin seseorang, baik di gereja ini maupun mungkin itu di keluarga atau orang lain. 或者是你寻求帮助，在我们教会或者是在教会以外。 Di dalam Kristus tidak ada yang di atas, tidak ada yang di bawah, semua setara. 在基督里，没有人在上，也没有人在下，大家都平等。 Maka mari coba doakan seperti apa Tuhan mau kita berjalan bersama, saling bertolong-tolongan. 要在怎么样的场所，上帝要帮助，使我们同行，彼此分担。 Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan setiap kami 主啊，感谢你的话语提醒我们大家， bahwa kami dipanggil untuk bersatu sebagai komunitas yang berpusat pada Kristus. 我们被呼召，我们成为一个群体，以你为中心。 Kami dipanggil untuk saling menanggung beban, saling bertolong-tolongan. 我们要彼此帮助，彼此的分享重担。 Saudara, Tuhan kami mengakui bahwa ini bukan hal yang mudah. 主啊，我们知道这不是一件简单的事， Ada banyak pergumulan di dalam hati kami maupun di luar diri kami. 我们知道我们内心里面有许多真大困扰在我们里面，或者在我们外面。 Tidak mudah bagi kami untuk sungguh-sungguh menjadi saudara. 我们知道我们真的不容易，我们要成为一个弟兄。 Tolong kami ya Tuhan, 主啊，帮助我们， supaya kami boleh sungguh-sungguh dipenuhi akan kasih-Mu. 让我们可以真真切切的能够被你的爱充满。 Tolong kami supaya kami mengerti di dalam konteks kami masing-masing bagaimana kami bisa saling bertolong-tolongan menanggung beban. 帮助我们，在我们无论在不同的背景之下，我们可以彼此帮助，彼此分担。 Biarlah kami terus Tuhan bertumbuh di dalam pengalaman akan kasih-Mu. 也求主你自己也帮助，让我们可以在你的爱的指引之下， Dan mampukan kami untuk membagikan kasih itu kepada orang-orang di sekitar kami. 让你的爱也可以让我们可以回应我们四周围的人。 Ampuni segala dosa, kelemahan kami ya Tuhan. 主啊，饶恕我们一切的软弱和罪， Tolong kami, 帮助我们， tolong gereja-Mu di tempat ini. 帮助你的教会。 Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. 奉我主耶稣基督我们救赎主的名， Amin. 阿门。 Tuhan memberkati.